Kita hanya menghitung hari sebelum sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos nanti. Dan seringkali saja apabila kita berada di dalam bulan kemerdekaan ini, kita akan merujuk semula elemen persoalan yang berkait tentang perpaduan selama lebih 60 tahun dan ini masih menjadi cabaran. Justru kita juga mengetahui dan menyedari, mengisafi bahkan bahawa perpaduan itu adalah merupakan satu proses. Ia merupakan work in progress dan sentiasa saja harus kita perkemaskan, perbaiki. Namun kita harus akui dalam fabrik sosial yang ada dalam konteks negara kita pelbagai kaum ini, tentu saja perpaduan, kemakmuran yang sedang kita nikmati ini juga merupakan sesuatu yang harus kita syukuri. Ia merupakan satu formula yang luar biasa turut dicemburui oleh ramai kalangan mereka dari negara yang lain yang sesengahnya homogenes juga menghadapi masalah berkait tentang perpaduan. Jadi semangat itu yang kita bawakan pada malam ini bila membicarakan tentang keluarga Malaysia, semarak perpaduan. Kita tahu semarak perpaduan itu merupakan temanya bersempena sambutan Hari Kebangsaan pada kali ini. Dan menemani saya di studio adalah Timbalan Setiausaha Kementerian Perpaduan Negara, Datuk Indra Nuridah Abdul Rahim. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bayangkan kementerian ini sibuklah ni. Sibuk dengan usaha-usaha perpaduan macam kita sebut tadi lah, ia adalah satu proses. So dia bukan destinasi, dia adalah proses yang kita sentiasa kena lakukan. Proses, bila kita sebut proses perpaduan ni, dia bukan satu destinasi yang kita nak capai sebab dia sentiasa perlu dipupuk, perlu disemaikan, perlu disemarakkan. Tapi saya bayangkan banyak program yang cuba dianjurkan menjurus kepada ataupun menuju kepada hari kemerdekaan, bulan kemerdekaan ini. Dalam suasana MCO PKP ini, bagaimana ubah suai yang dilakukan dengan realiti norma baru ini? Apakah ada elemen yang perlu dilunturkan, dikurangkan, bagaimana? Kalau kita lihat ni Tuan Syed, sebelum tu mungkin saya boleh nak mengucapkan dululah terima kasih kepada pihak RTM kerana menjemput kami untuk berkongsi inisiatif ataupun harapan Kementerian Perpaduan bila kita sebut tentang perpaduan ini sebenarnya dekat di hati semua pihak lah, di hati rakyat. Jadi kalau kita sebut mungkin kalau saya tidak pergi dulu kepada macam mana norma baharu ini membentuk usaha-usaha kita ke arah memupuk perpaduan ini, mungkin saya nak kongsi sedikitlah macam mana mungkin kalau kita telusuri semula sejarah, di mana kita kata tadi Tuan Syed sendiri sebutkan selepas 60 tahun masih lagi kita rasa ada cabaran-cabaran dan cabaran itu berbeza daripada satu generasi kepada satu generasi, dan juga kita tidak boleh menolak fakta bahawa sebenarnya perpaduan itu telah ada. Sebenarnya perpaduan itu telah wujud. Cuma kita perlu sentiasa pelihara dan perkukuhkan. Dan sebab itulah kita boleh lihat bagaimana selepas 48 tahun Kementerian Perpaduan ditubuhkan semula. Kalau kita lihat pada Julai 1972 Kementerian Perpaduan ditubuhkan, dan selepas 48 tahun ditubuhkan semula pada tahun 2020. Di situ kita nampak bagaimana perpaduan ini telah diletakkan sebagai salah satu di tempat yang tinggi lah dalam agenda negara kita. Jadi nak tak nak daripada sejarah 1969 tercetusnya isu 1969 tersebut, kita lihat bagaimana kerajaan berusaha untuk bagaimana kita nak meningkatkan keharmonian. Jadi proses yang dia berdasarkan latar belakang yang berbeza sudah tentunya memerlukan pendekatan yang berbeza. Jadi kalau dulu kita mungkin detik-detik perpaduan yang kita lihat dalam kenduri kendara, dalam gotong royong, tetapi dalam keadaan sekarang norma baharu, usaha itu kita kena ubah. Sesuaikan dengan keadaan, sesuaikan dengan generasi yang kita nak wujudkan. So mungkin saya secara ringkas saya boleh bagi tahulah, kita sekarang ni media sosial kita gunakanlah bagaimana kita nak promosikan. Sebab dalam tempoh setahun dua ni, dalam kita masih lagi bergelut dalam pandemik COVID-19 ni, kita penggunaan media sosial lah, kita mewujudkan ekosistem dengan kita memperbanyakkan ataupun kita mengambil kelebihan yang ada dalam teknologi sekarang. So itu mungkin
peringkat awal yang saya boleh berkongsi lah. Kalau kita kaitkan dengan tema, tema itu semarak perpaduan, tapi kita bawakan satu dengan meraihkan kepimpinan baru Malaysia, khususnya kita mengharapkan agar apa juga kemelut yang dihadapi sebelum ini boleh kita letakkan di belakang. Kita bercakap soal keluarga Malaysia semarak perpaduan. Mungkin secara spesifiknya sudah diletakkan agenda dan programnya, apa yang hasrat ingin dicapai dalam konteks episod kita yang ini. Okey. Datuk. Okey, sebenarnya semarak perpaduan ini adalah satu cetusan, sebenarnya cetusan daripada mantan Menteri Perpaduan Negara sendiri, bagaimana kita nak menyemarakkan perpaduan Datuk Halimah binti Muhammad Sadiq. Bagaimana kita nak meletakkan atau menyemarakkan perpaduan itu. Bila kita sebut semarak, dah pastinya kita faham dari segi bahasanya apa itu semarak. Gilang gemilang cahaya, ialah kegemilangan yang maksudnya dia akan tersebar luas. Jadi kita memerlukan satu asas yang besar, yang mana bila kita sebut semarak, dia mesti bermula daripada bawah, dan bawah, dan dia akan jadi cetusan idea daripada Datuk Halimah pada ketika itu. Untuk melihat bagaimana kepimpinan komuniti ataupun komuniti kita sendiri yang menjadi nadi perpaduan rakyat kita. Kalau di bawah Kementerian Perpaduan kita ada komuniti rukun tetangga, kita ada tabika perpaduan, kita ada kelab rukun negara di sekolah-sekolah, ada 6,000 lebih. Kita ada 8,333 rukun tetangga dengan ahli jawatan kuasa sahaja melebihi 250,000. Jadi kita boleh bayangkan macam mana kita boleh semarakkan perpaduan kita itu melalui ejen-ejen ataupun mungkin kita boleh sebut nadi perpaduan kita di akar umbi. Di universiti kita ada sekretariat rukun negara. Jadi yang itu yang kami juga bekerjasama dengan NGO yang kita panggil sebagai Friends of Unity. Jadi yang ini memang sangat penting. Jadi semarak tu bila dalam masa yang sama, ucapan pertama yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita menyebut untuk menjadikan atau membawa negara kita keluar daripada pergelutan dalam pandemik COVID-19 ni juga, dan juga untuk memulihkan negara daripada ekonomi menggunakan pendekatan keluarga Malaysia yang kami nampak sangat bertepatan dengan apa yang kami hasratkan. Sebab itu kita sangat teruja bila perkataan keluarga Malaysia tu, dan komponen dalam keluarga Malaysia yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebut sendiri, kebersamaan, toleransi, itu sebenarnya adalah intipati kepada wujudnya perpaduan. Yang itu kita semarak keluarga Malaysia, semarak perpaduan lah yang kita bincangkan hari ini. Istilah anak-anak muda ni kata ngam lah. Ngam. Semarak perpaduan, kemudian kita ada keluarga Malaysia itu. Tapi sementara Datuk menyebutkan elemen ini, kalau boleh saya sentuh sedikit kaitkannya dengan perkembangan politik ya. Ada saja sebelum ini yang menganggap bahawa kalau tak ada kabinet maka tak boleh bergeraklah. Tapi nampaknya kementerian ini dengan semangat datangnya satu slogan baru, keluarga Malaysia, istilahnya tadi ngam saja. Jadi tidak, dan saya bayangkan sampai 31 ni kalaupun sempat masuk kabinet baru, tak banyak menteri baru itu boleh mengubah apa pun. Bererti sektor awam kita adalah juga lapisan yang membantu mengekalkan kestabilan. Jadi tak ada isu sebenarnya. Saya kira di bawah kepimpinan Datuk juga semangat perpaduan ini masih berjalan walaupun tidak dibentuk lagi kabinetnya. Itu tidak menjadi cabaran, Datuk? Boleh juga, mungkin saya nak share juga bila kita kata ngam tadi tu, dalam keadaan masa yang sama, semarak perpaduan, program semarak perpaduan kemerdekaan kami juga telah dirasmikan pelancaran oleh yang berharga Tan Sri Ketua Siswa Negara. Yang sebenarnya kita menunjukkan bagaimana Tan Sri Ketua Siswa Negara itu sendiri menggerakkan, dia maksudnya menggerakkan penjawat awam untuk kita terus bekerja, terus memberi sumbangan, terus berkhidmat untuk rakyat dalam keadaan apa juga sekalipun. Kita tidak akan terhenti. Kita tidak akan berhenti dan tidak akan ada noktah. Teruskan selagi kita dalam perkhidmatan, sebab kita memang berkhidmat untuk rakyat. So itu tidak menjadi cabaran kepada kita, kerana semua perkara yang telah kita rancang telah diarahkan untuk kita laksanakan terus tanpa ada. Saya bangkitkan itu kerana apabila berlakunya peralihan tampuk kepimpinan politik itu, ada kerisauan. Kata, sedangkan saya kata, jangan risau.
kita punya sektor awam ini sudah punya wibawa. Bukan kali pertama kita beralih pimpinan dan mereka boleh mengendalikannya. Dan terbukti, walaupun tema asalnya adalah semarak perpaduan, datangnya suatu jenama baru, keluarga Malaysia, masuk cuma letak semikolon saja. Itu kerana nilai-nilai di dalam semarak ataupun keluarga Malaysia ini, disebutkan tadi soal toleransi ini semua, adalah merupakan nilai-nilai sejagat yang boleh saja dimasukkan dalam komponen program-program kepada kementerian ini, Datuk. Boleh, mungkin saya boleh berkongsi juga dahulu dengan dasar-dasar perpaduan yang telah kementerian telah dilancarkan dasar perpaduan. Sebenarnya kita tidak pernah ada dasar perpaduan sebelum ini. So telah dilancarkan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri pada 15 Februari. Dan kalau kita lihat dalam sebenarnya dasar perpaduan ini adalah untuk menetapkan hala tuju yang jelas kepada apakah tindakan yang kita nak ambil untuk kita sentiasa memastikan negara kita berada dalam keadaan yang aman dan harmoni. Kita tahu kemerdekaan negara akan terus kekal, terus terjamin keharmonian apabila rakyat kita bersatu padu. Kita tidak boleh nak nafikan itu adalah pada kami lah di Kementerian Perpaduan, itu adalah satu fakta di mana seperti mana Tuan Syed sebut tadilah, perpaduan rakyat yang pelbagai, yang sebenarnya dicemburui oleh banyak pihak. Kalau kita lihat bagaimana, sebab tu tema dasar kami sendiri kita sebut perpaduan dalam kepelbagaian. Macam mana kita nak mencari itu tema kepada dasar. Ya. So kita tidak melihat perbezaan, kita tak nak melihat perbezaan itu sebagai satu cabaran ataupun satu defisit kepada perpaduan kita. Kita nak jadikan perbezaan itu macam mana kita boleh meraihkan perpaduan tersebut. Jadi bila kita sebut Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyebut keluarga Malaysia nak mengemudi negara dengan membawa pendekatan keluarga Malaysia, dia sebenarnya amat bertepatan dengan hala tuju yang telah kerajaan letakkan perpaduan tersebut. Jadi dia seolah-olah memberi suntikan semangat kepada kami sebenarnya untuk terus meletakkan agenda perpaduan itu dan terus melaksanakan inisiatif-inisiatif ataupun inisiatif yang telah kita rancang. Kita sebenarnya dalam setahun lah, saya rasa Mac 2020 kementerian ditubuhkan, kita telah membangunkan dasar perpaduan, pelan tindakan perpaduan negara. Kita juga telah membangunkan pelan pemerkasaan kepimpinan rukun tetangga. Kita nak memperkasakan kepimpinan rukun tetangga untuk menjadi ejen. Saya suka menyebut nadi, mungkin juga kan, nadi perpaduan kita di akar umbi. Dan juga yang terakhir, yang terkini telah dilancarkan oleh Yang Amat Menteri sendiri adalah pelan pemerkasaan, pelan tabika perpaduan kita. So kalau kita lihat apa yang kita nak bawa adalah macam mana kita dalam teras pertama, contoh dasar perpaduan adalah kita nak meningkatkan patriotisme. Dan dalam dasar teras ketiga kita nak wujudkan ekosistem perpaduan. Sebenarnya ini saling berkait. Kalau kita nak memastikan negara kita terus utuh, terus kukuh, semangat patriotisme dan perpaduan ini dia kena duduk bersekali. Dia kena jive lah. Jadi program kita hari ini semarak perpaduan kita sebut, tetapi semarak perpaduan ini dengan elemen-elemen yang ada itu adalah elemen untuk meningkatkan kecintaan kepada negara sebenarnya. Jadi bila kita nampak satu kalau kita boleh analogi satu keluarga, kita membayangkan keluarga kita yang besar, sudah tentunya toleransi sangat penting. Sudah tentu kita tak nak lihat keluarga kita dalam keadaan susah. Jadi bila semangat satu keluarga tu wujud, kita apa-apa perbezaan kita tidak jadikan sebagai satu kelemahan kepada satu pihak. Satu perbezaan kita orang kata melengkapi dan jadikan dia sebagai sesuatu yang kita boleh raikan bersama. Itu yang mungkin yang kita boleh. Yang menariknya kerana belum zahir kepada penonton, Datuk bawa banyak dokumen yang boleh kita kongsi terbitan daripada kementerian ini. Disebutkan tadi soal dasar, ada pelannya. Kalau kita mungkin boleh kongsinya nanti berkait tentang pelan ini. Kerana walaupun kita sudah beroperasi sebagai sebuah negara lama, dasar ini baru saja diwujudkan Februari 15 Februari ini. Jadi bagaimana dasar ini suatu penggubalannya mengambil kira realiti baru. Datuk di awal tadi bercakap soal work in progress dan kita mengambil kira realiti baru ini dengan cabaran maya ini. Penggubalannya sehingga wujudnya dokumen itu, mungkin Datuk boleh memberikan sedikit suluhan dan pencerahan.
Okey, sebenarnya sebelum kita menggubal dasar perpaduan negara ni kita telah menyediakan kerangka pelan tindakan perpaduan negara yang mana kita mendapatkan maklum balas daripada rakyat, daripada seluruh peringkat. Maksudnya daripada pemimpinnya, agensi kerajaannya, swasta, NGO, kita daripada akar umbi. Kita dapat daripada rakyat di bawah sehingga ke akar umbi. Kita buat melalui pengumpulan data-data tersebut, kita buat sama ada melalui online, melalui WhatsApp, kan, kita aplikasi teknologi terkini, dan pelbagai peringkat usia kita ambil. Jadi semua bila kita rangka dasar kita sebut adalah berdasarkan apa hasrat yang rakyat nak, kan, apa hasrat yang diperlukan sebenarnya. Jadi kita rangkumkan dan kita melihat perkara ini, kita lihat kepada apa yang sebenarnya boleh dilaksanakan. Kita pun tak nak juga dasar yang terlalu ideal tetapi tidak boleh dilaksanakan. Kita tahu perpaduan ini adalah untuk semua. Perpaduan ini orang kata dekat dalam hati kita, kan, dengan siapa-siapa saja, tak kira umur, tak kira bangsa, tak kira kaum, etnik, budaya, semua kita. Itu yang terhasilnya kita kata perpaduan. Kita terpaksa menerima kepelbagaian kita tu. Kita tak boleh nak kata orang terima budaya saya, you tak boleh terima, you kena terima budaya saya dan baru you boleh masuk sebagai satu ni, tak boleh. Jadi kita rangkumkan dalam satu tema yang kita kata perpaduan dalam kepelbagaian. Jadi dari segi macam mana kita nak suaikan dengan keadaan sekarang. Jadi sebab tu kalau saya maklumkan tadi dalam teras ketiga kita mewujudkan ekosistem perpaduan tu banyak. Yang pertama kita kata kita gunakan ruang media yang ada, ruang komunikasi yang ada. Jadi kita nampak ruang komunikasi ni lebih kepada platform-platform tadi. Kita tahu anak-anak muda, kan, macam mana mereka minat mereka ataupun apa yang menarik pada mereka untuk melihat. Jadi kita cadangkan ataupun kita garapkan program-program yang sebenarnya mendekatkan ataupun dekat dengan jiwa dan hati mereka. Sebab itulah bila kita sebut kita memperkasakan komuniti, kita nak sebab komuniti itu sendiri tahu kehendak di dalam komuniti tersebut. So bukan lagi kita di peringkat kementerian mengarahkan jabatan di bawah untuk you laksanakan. Tak. Kita nak bagi memperkasakan mereka sendiri sebab mereka sendiri yang tahu apa yang mereka nak. Kalau KRT contohnya rukun tetangga, kita ada di dalamnya adalah jiran muda, kita ada jiran wanita, kita ada jiran warga emas, kita ada tunas jiran. Semua ini sebenarnya kita nak memberi kepada pemimpin-pemimpin di akar umbi untuk mereka sendiri merancang program yang sesuai dengan mereka. Ya, berarti walaupun ada keterbatasan PKP, libat urus masih boleh dilakukan suatu penggubalan sehinggalah memungkinkan pelbagai bentuk program yang menjurus kepada pembinaan perpaduan ini. Kita bersama Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Perpaduan Negara bercakap soal keluarga Malaysia Semarak Perpaduan. Berjeda terlebih dahulu, kembali secara selepas ini. Ya, kembali bersama Bicara Naratif secara langsung dari Angkasa Puri bersama menemani di studio Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Perpaduan Negara, Datuk Indra Nurida Abdul Rahim, bercakap soal keluarga Malaysia Semarak Perpaduan, elemen-elemen asasnya. Tadi saya kira ini ingin saya kongsikan. Sudah pun banyak ni mewah. Saya harap tidak dibawa pulang. Ini jadi milik saya. Mudah-mudahan boleh, Datuk? Boleh. Ini dokumen-dokumen. Ramai yang mengangguk ni boleh. Terima kasih banyaklah. Kita cukup sukalah ni. Ini dasar yang dibicarakan tadi. Banyak Datuk sentuh tentang bagaimana penggubalan dasar ini, dasar perpaduan negara pada 15 Februari, dokumennya sudah ada. Selain daripada beberapa lagi naskah yang diterbitkan, tapi menarik di sini, Datuk, ini sifatnya pelan ini, pelan pemerkasaan kepimpinan. Ini KRT saya kira. Ya. Jadi ini baru saya kira yang boleh kita kongsikan. Ya, ini pun dilancarkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri pada 28 Februari yang lalu. Sebenarnya pelan pemerkasaan kepimpinan komuniti rukun tetangga ini bertujuan kita nak memperkasakan kepimpinan. Seperti mana yang saya sebut daripada awal tadilah, ini menjadi nadi kita, menadi perpaduan di akar umbi. Kita ada 8,333 kawasan rukun tetangga dan akan ditambah
akan ditambah lagi berdasarkan kepada keperluan lah. Dengan ahli jawatan kuasa kita pun melebihi 250,000. Jadi sangat besar asas base di bawah sana untuk menjadi ejen kepada perpaduan. Jadi plan pemerkasaan kepimpinan ni kita nak meletakkan, sebenarnya kita nak meletakkan peranan utama kepada kepimpinan rukun tetangga itu sendiri, dan dalam masa yang sama kita nak menggalakkan keterlibatan yang semaksimum mungkin daripada komuniti kita. Jadi kita memperkasakan mereka untuk bergerak sebagai ejen perpaduan kita di bawah. Okey. Namun begitu saya difahamkan bahawa KRT ini, Komuniti Rukun Tetangga ini masih sifatnya sebagai sebuah NGO. Ya, dia adalah badan sukarela. Badan sukarela memang kami sangat sebenarnya tersentuh hatilah dengan komitmen yang diberikan oleh rukun tetangga kita ni. Mereka adalah badan sukarela yang memang orang kata sejak penubuhannya 1976 ditubuhkan. Kalau dulu mungkin lebih kepada keselamatan, dulu pada mula-mula penubuhan kawasan rukun tetangga adalah untuk keselamatan komuniti setempat. Masa tu dalam keadaan kita masih lagi belum aman masa di tahun-tahun awal 1970-an. Tujuan utamanya adalah untuk keselamatan, tetapi dia telah berevolusi ataupun telah berubah daripada kehendak berdasarkan kehendak persekitaran semasa, dan hinggalah ke hari ini peranan dia telah diperluaskan bukan saja kepada keselamatan masih tetap. Kalau ikut evolusi dia selepas keselamatan fokus dia pada kejiranan, dan sekarang kita lebih meluaskan lagi fokus dia kepada mensejahterakan komuniti melalui ekonomi, kan. KRT Sihat, kalau kita tengok RT for All ni sebenarnya agenda kerja. Kita juga menyediakan buku agenda kerja KRT, RT for All kita panggil. Yang ini dia ada 4 agenda kerja. Jadi kita meluaskan dia bukan hanya kepada keselamatan, dia telah masuk kepada kesejahteraan komuniti itu sendiri, dan juga kepada kesihatan. Sebab tu baru-baru ni pun kita ada kerjasama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia, kan, di bawah agenda Nasional Malaysia Sihat. So KRT kita menjadi penggerak kepada agenda di bawah sana, di komuniti sana. Apabila sebut soal rukun tetangga ni, generasi yang seusia saya ni, bayangkan ini pakcik-pakcik tua kumpul tengah malam, sembang, minum kopi, biskut lutut. Kita nampaklah mungkin di koridor surau Balai Raya, tetapi Datuk sebutkan bahawa ia sudah mula morph, berubah sesuai dengan pelan pemerkasaan dan ini agenda kerja ni yang tadi Datuk sebutkan, saya ingin kongsikan. RT for All, Rukun Tetangga for All, agenda kerja komuniti Rukun Tetangga. Berarti kita sifatkan ini sebagai apa? Fieldbook, rujukan mereka untuk program yang boleh mereka lakukan. Datuk sebut ada 4 agenda. Saya dengar tadi kesihatan. Lagi kesihatan, dia ada agenda kerja KRT Selamat, KRT Sihat, KRT Sejahtera. Dan satu lagi KRT... kita ada bakul makanan, itu termasuk dalam di bawah KRT Sejahtera. Ini adalah antara program di bawah KRT Sejahtera yang mana kita gerakkan dalam keadaan pandemik. KRT juga kita gerakkan untuk membantu usaha kerajaan, macam mana untuk kita membantu komuniti-komuniti yang terkesan. Jadi telah diwujudkan satu pusat kita panggil RT Care Center, yang di situlah ada pengumpulan. Bila pengumpulan barang-barang makanan dan juga pengedaran barang-barang makanan kepada yang memerlukan. Kita gerakkan KRT kita daripada pelbagai kaum. Kalau kita boleh share daripada kita, macam KRT ni dia melangkau kaum, dia melangkau generasi, dia melangkau etnik. Jadi masing-masing akan cuba membantu komuniti masing-masing. Dan juga kita menggalakkan untuk pusat RT pengumpulan penyediaan pengedaran makanan ni, kita menggalakkan kerjasama daripada NGO, daripada syarikat-syarikat. Dan alhamdulillah sebenarnya sangat mendapat sambutan. Di daerah-daerah kita telah mewujudkan ini semua, kita gerakkan sukarelawan kita lah. Dan mereka sangat memberi komitmen. Dan mungkin sebab macam kita sebutlah, perpaduan ini sangat dekat di hati. Jadi masing-masing buat dengan penuh, kita nampaklah penuh rasa keikhlasan, dan mereka sentiasa cuba mendapatkan daripada kementerian apa yang mereka boleh bantu. Mungkin saya boleh share juga dalam peranan KRT ini masa mula-mula kita pandemik yang
yang ada isu PPE, kekurangan PPE. Mereka menjahit sendiri PPE tersebut untuk diberikan kepada hospital-hospital COVID. Sama juga Ini sekarang. inisiatif KRT. Ya, Sepatlah. ya, ya. Okey. Kita gerakkan dan mereka memang melaksanakan secara sukarela. Memang ternanti-nanti apa peranan kami boleh buat sebenarnya. Ini kita sedang saksikan visual ini, Movac ini. Ini sebahagian daripada gerak kerja KRT juga. Ini, Mobile vaccination saya jangka dengan akronim Movac itu. ya, mobile vaccination sebenarnya ini adalah usaha sama juga. Kita sebab Kementerian Perpaduan ni kita bekerjasama dengan pelbagai pihak. Ya. Tadi saya sebut dengan Kementerian Kesihatan, yang ini kita bekerjasama dengan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan untuk menyediakan mobile vaccination ni, bas yang kita ubah suai ke dalam bentuk PPV lah, untuk diberi vaksin. Yang mana fokus kita adalah kawasan-kawasan luar bandar, kawasan Felda, kawasan-kawasan ladang. Yang kawasan tidak ada, kita outreach kepada kawasan-kawasan yang mungkin penduduk-penduduknya sukar untuk ke PPV, jauh jaraknya. Jadi kita sediakan. Dan dalam masa yang sama, sukarelawan kita lah, sukarelawan ni, KRT kita ni lah, kita gerakkan mereka untuk menjadi, untuk membantu. Untuk mereka akan, dari segi pengangkutan, kita ada unit panggilan. Mereka akan call. Bila dapat list tu, mereka akan call kepada untuk remind yang mereka yang mereka perlu datang hadir untuk temu janji. Dan sekiranya juga kita ada unit untuk pengangkutan untuk mengangkut mereka. Shuttle service. Yes. Okey. Jadi kita ini sebenarnya memang inisiatif yang kami rasa satu inisiatif yang sangat memberi impak kepada rakyat di sana dan masih lagi bergerak. Ya. Datuk sebutkan ada 8,300 lebih dan 250,000 AJK. Tapi saya bayangkan dengan dinamika dan bentuk program yang luas yang ada, boleh kita wujudkan lagi kerana sifatnya kesukarelawanan. Selalunya sehingga mencecah 8,300 ni macam mana dia tumbuh? Adakah memohon inisiatif setempat ataupun pegawai kementerian yang menginisiatifkan? Bagaimana? Dia ada pelbagai keadaan lah. Ada yang memang inisiatif daripada agensi masyarakat yang memerlukan dan dia akan memaklumkan, memohon kepada kementerian lah, kepada jabatan. Dan ada juga yang kementerian melihat, sebab kita pun bekerjasama dengan PDRM di bawah KRT Selamat. Contohnya kita bekerjasama dengan kementerian, dengan polis di Raja Malaysia. Sekarang ni mungkin fokus kita kepada nak menubuhkan di kawasan-kawasan yang kita nampak hotspot lah, kawasan-kawasan yang kita rasa ada isu-isu yang mungkin boleh mencetuskan isu-isu perpaduan tersebut. Jadi kita bekerjasama untuk mendapatkan pandangan daripada PDRM sendiri. Datuk, saya sebutkan tadi bila sebut rukun tetangga ni, saya bayangkan orang tua saya ni pun sebenarnya dah tua kan, makan biskut lutut, kopi O, sembang untuk keselamatan, tapi nampaknya dah berubah dengan begitu dramatik dan drastik sekali. Tetapi mungkin orang tertentannya juga, adakah bererti kita menyisih elemen kanak-kanak, generasi muda? Itu yang kita akan sentuh selepas kita berehat seketika. Jadi teruskan kesetiaan anda. Ya, saya sedang menyemak isi kandungan ini menarik untuk RT for All disediakan untuk KRT. Dan tadi kebetulan Yang Maha Perdana Menteri bercakap soal generasi muda. Jadi itu yang saya bangkitkan. Saya gantung satu persoalan tadi tentang bagaimana pula kementerian ini melihat peranan ataupun menggembling, menyuntik elemen perpaduan ini sedari awal. Kerana kita tahu 60 tahun kita masih bercakap soal perpaduan, walau bagaimanapun kita menjustifikasikannya sebagai work in progress. Jadi dalam elemen kanak-kanak dan remaja ini mungkin ada program yang spesifik kepada mereka, Datuk. Okey, mungkin saya boleh berkongsi sedikitlah sebelum saya mengupas lebih lanjut berkenaan dengan salah satu lagi inisiatif daripada Kementerian Perpaduan Negara dengan kita menerbitkan, kita membangunkan pelan pendidikan awal kanak-kanak Tabika Perpaduan. Yang ini yang telah kita mungkin boleh saya pegangkan, Datuk. Mungkin penonton nak tengok, kita boleh zoom ini pelan pendidikan awal kanak-kanak ini Tabika Perpaduan. Kita ada sebenarnya di seluruh negara 1,781 buah Tabika Perpaduan yang
ditubuhkan pada tahun 1976, mula ditubuhkan. Pada ketika itu hasrat dia pun sama untuk kita nak memupuk semangat muhibah kanak-kanak. Jadi selepas hampir 40 tahun penubuhannya, kita melihat kita perlu sediakan satu plan, kita nak memperkasakan juga. Kita nak lihat bagaimana peranan Tabika Perpaduan tu untuk kita nak memula memupuk, sebenarnya menyemai. Dia belum memupuk, kita menyemai benih-benih perpaduan dalam diri kanak-kanak. Kita nak semai dahulu erti perpaduan itu sendiri. Kita nak semai nilai-nilai murni dan juga kita nak semai semangat cintakan negara. Untuk itu kita plan pendidikan awal kanak-kanak ni kita berpaksikan kepada rukun negara. Jadi kita meletakkan rukun negara ini sebagai satu perkara penting yang perlu diajar kepada anak-anak kita, kepada kanak-kanak kita seawal usia 4 tahun lagi. Bukan sahaja kita ajar mereka untuk mengingati, menghafal apakah rukun negara tersebut, tetapi lebih kepada kita nak mereka tahu, faham dan juga mengamalkan nilai-nilai yang ada di sebalik rukun negara tersebut, kan. Apa sifat-sifat yang perlu ada sebagai rakyat yang perlu ada untuk menjadi rakyat yang cintakan negara. Mungkin di level yang setara dengan umur mereka, macam mana mereka boleh menerima kawan yang berlainan bangsa, macam mana mereka boleh meraihkan kepelbagaian yang ada, perayaan berbeza, kan, makanan berbeza, yang itu kita cuba terapkan. Dan juga kita harap apabila mereka masuk ke sekolah yang formal nanti, mereka mereka boleh meraihkan kawan-kawan yang lebih besar ataupun lebih pelbagai. Jadi untuk itu juga kami juga telah membangunkan satu buku jugalah, buku modul rukun negara, yang mana buku ini memang khusus kepada kanak-kanak Tabika Perpaduan, yang kita rasa, kita lihat memang kita bangunkan untuk sesuaikan sebenarnya dengan usia tersebut. Dia mudah, bukan kita kata perlu mereka, kita menganggap ataupun kita mengharapkan mereka faham rukun negara ni seperti mana orang dewasa memahami, tidak. Kita memberi asas kepada mereka supaya nilai-nilai murni yang sepatutnya ada di sebalik rukun negara tersebut mereka faham dan mereka boleh amalkan dalam kehidupan mereka. Mungkin menghormati yang sangat basic, yang sangat simple, tetapi sebenarnya itu adalah basic kepada mewujudkan satu masyarakat selepas ini yang boleh faham akan apa itu perpaduan, yang faham apa itu semangat yang perlu ada untuk menjadi rakyat yang mempunyai jati diri, cintakan negara. Ini sebahagian daripada buku teks Tabika Perpaduan yang disediakan. Saya lihat di sini ada juga untuk subjek bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik awal, sains awal, pendidikan moral, dan ini berkait tentang rukun negara. Juga menjadi sebahagian daripada, saya sebut kurikulum boleh ada komponen pendidikan di dalam Tabika Perpaduan. Saya seronok bila TKSU datang bawa banyak buku ni. Sebab dia tak akan bawa balik ni. Saya minta dia mesti bagi punya. Dan kita isytiharkan di TV ni. Oh, penerbit saya pun minta juga. Kena hantar lagi lah lepas ni. Kalau boleh saya nak share, Tuan Syed. Buku-buku ni saya pun seronok jugalah bila nak share buku-buku macam mana kita nak terapkan elemen perpaduan di dalam pengajaran pendidikan tu. So buku-buku kita ni, buku-buku teks murid-murid ni kita masukkan, selitkan elemen perpaduan. Kalau dahulu kita tengok buku Tabika, kan. Kalau contoh perkataan B untuk bola, mungkin B kita gunakan apa perkataan yang menunjukkan perpaduan. Maksudnya secara tak langsung cikgu mengajar pun kita terapkan ke dalam diri. Mungkin dari segi pakaian, kita pakaian-pakaian kita sesuaikan dengan pakaian-pakaian etnik yang ada. So maksudnya mereka belajar membaca, tetapi secara tidak langsung mereka faham apa sebenarnya yang ada dalam dunia yang lebih besar, dalam Malaysia yang lebih besar ini. Itu untuk kanak-kanak. Saya sebutkan tadi soal remaja. Ini mungkin dalam konteks pendekatan kita juga, kanak-kanak ni lebih mudah dibentuk. Tetapi bila dah tiba peringkat remaja ni, mereka sudah ada pemikiran sendiri. Apa program yang disediakan untuk generasi sebegitu? Kita juga sebenarnya, kalau bolehlah saya nak kongsi, saya banyak benda saya rasa saya nak kongsi berkenaan dengan apa yang ada. Datuk kena buat channel sendiri nanti. Saya nak kongsikan. Banyak perkongsian dengan Datuk hari ini. Sebab saya bila sebut pasal perpaduan ni, macam saya dia dekat hati kita, kan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat telah diletakkan asas yang sangat cantik macam mana kita nak membina perpaduan, membina semangat patriotisme dalam kalangan masyarakat kita. Bermula daripada kanak-kanak Tabika lagi. Kalau di Kementerian Perpaduan lah saya fokus. Di peringkat sekolah rendah kita ada kelab rukun negara
yang mana kita bekerjasama dengan Kementerian Pelajaran Malaysia. Kita wujudkan kelab rukun negara seperti mana kelab-kelab lain, tapi kelab ini adalah fokus kepada untuk mencipta atau menyuntik semangat patriotisme. Dan sampai ke universiti kita ada sekretariat rukun negara. Sekarang kita ada lebih 6,400 kelab rukun negara di seluruh Malaysia, dan kita masih lagi dalam usaha untuk menubuhkan lebih banyak lagi. Dan juga kita ada 182, lebih kurang 182 sekretariat rukun negara di universiti-universiti. Yang mana mereka ini juga kita beri peranan. Macam contoh untuk program-program kita sepanjang Semarak Merdeka ni, kita bagi peranan kepada mereka untuk mereka macam mana mereka perlu menggerakkan atau menarik penglibatan rakan-rakan sebaya. Untuk mungkin tabika kita yang kena bantu, tetapi untuk di peringkat universiti mereka sendiri akan melaksanakan program tersebut. Di awal tadi Dato' ada menyebutkan soal bagaimana pendekatan Maya ini untuk reach out, penataran. Ya. Saya bukan sekadar mempromosikan media sosialnya dipanggil sebagai perpaduan negara. Itu media sosialnya, akaun name lah katanya. Maknanya banyak dihimpunkan di situ program-program. Apakah di situ juga boleh menjadi pautan untuk mereka yang mungkin nak menjadi sukarelawan? How do they reach out? Bagaimana mereka boleh menggunakan platform Maya ini dalam realiti PKP ini supaya boleh mendekati dan menawarkan khidmat sebagai sukarela misalnya. Apakah possible? Kita ada dari segi media sosial kita kementerian akan ada media sosial rasmi, dan juga kita ada sebenarnya di jabatan-jabatan perpaduan negeri. Kita ada sampai sebenarnya jabatan kita ada sampai di peringkat daerah. So maksudnya di peringkat komuniti di bawah di daerah ada saluran untuk mereka memberi apa-apa pandangan ataupun memberi khidmat kepada, sebab kita ada sampai di peringkat daerah. Jabatan perpaduan kita ada sampai di peringkat daerah. So saya rasa yang itu tak ada masalah, dan dari segi media sosial pun memang kita guna di peringkat sampai di peringkat daerah kita ada. Ya, kerana saya bayangkan tadi bila bercakap soal generasi muda yang sangat savvy dalam menggunakan media sosial ini, jadi ada banyak juga saluran juga dalam realiti PKP ini. Banyak program yang mula dilakukan secara dalam talian. Jadi tidak terbatas dengan realiti itu. Nanti kita akan bicarakan juga tentang selama sebulan ini, bulan kemerdekaan, bulan kebangsaan ini, apa pengisiannya bersama Datuk Indra Nurida Abdul Rahim. Kita berehat dan kembali jurus selepas ini. Ya, itu moodnya bersempena bulan kemerdekaan ini. Sama-sama. Tidak perlu, sebab ada juga ternanti, tak edarkan bendera ke? Ini musim PKP ni siapa nak edar bendera? Inisiatif sendirilah harus dibangunkan. Bulan ini, saya bayangkan di awal tadi saya kata, bulan ini mesti sibuk program-program di bawah kementerian ini. Jadi saya difahamkan memang ada sebarisan yang sudah terjadual. Boleh kita kongsikan, Datuk? Okey, sebenarnya bila kita sebut Semarak Perpaduan tadi itu, sebenarnya fokus dia adalah dalam tempoh sebulan, tempoh 1 Ogos hingga 16 September kita menyambut bulan kebangsaan ini. 93 program sebenarnya telah kita susun, dan terima kasih kepada Kementerian Komunikasi dan Multimedia atas kerjasama yang telah disokongan yang telah diberikan kepada Kementerian Perpaduan, juga Kementerian Kebudayaan, MOTAC juga, dan juga kita juga bekerjasama dengan agensi-agensi lain. Program-program kita ni sebenarnya dia menyeluruh daripada peringkat kementerian, jabatan sehinggalah kepada peringkat akar umbi kita di bawah. Jawatan kuasa ditubuhkan, dan cuma kita seperti mana saya maklumkan tadi, kita memperkasa, kita meletakkan tanggungjawab tu kepada setiap peringkat tersebut untuk mereka sendiri yang melaksanakan program-program yang telah kita atur tersebut dengan kreativiti masing-masing, dengan kesesuaian dengan lokaliti masing-masing, kesesuaian generasi yang ada, kesesuaian kumpulan yang ada. Jadi memang kita bukan lagi kita orang kata mengarahkan you buat ni, you kena buat ni, tidak. Kita beri kebebasan kepada mereka untuk melaksanakan, dan bila kita percaya, bila kita laksanakan, kita berikan kepercayaan tersebut, mereka lagi pelaksanaan tu kita akan nampak lagi dapat menyemarakkan semangat tersebutlah. Dan juga mungkin saya nak bangkitkan jugalah, kalau bolehlah Semarak Perpaduan kita pada kali ini dia menjadi titik tolak kepada perjalanan mencipta perpaduan kita, mencipta detik-detik perpaduan kita itu sepanjang masa. Sebab kalau kita lihat sebelum ini, kita boleh lihat terciptanya detik-detik perpaduan tu bila ada event-event tertentu. Contoh kalau kita boleh tengok dalam masa sukan. So baru kita nampak macam mana perpaduan rakyat kita tu berlaku tanpa mengira usia, tanpa mengira
etnik, tanpa mengira budaya, tanpa mengira adat resam, tanpa mengira apa kita lihat kan. Dia macam detik itu timbul bermusim. Dan kalau kita lihat bila negara dah setahun lebih kita bergelut dengan pandemik COVID-19, kita nampak macam mana perpaduan itu rakyat kita kan. Jadi kita harap dengan bermulanya kita buat semarak perpaduan dalam bulan kebangsaan ini, kita mengharapkan supaya detik-detik perpaduan itu sentiasa dicipta, sentiasa ada dalam apa-apa cara sekalipun kita nampak dan kita lihat benda tu. Jadi kalau kita nak boleh kongsi tentang program yang kita cadangkan ini banyak. Memang 93 telah kita aturkan di semua peringkat. Kalau boleh saya share, kalau di peringkat universiti sendiri kita dah serahkan kepada kelab-kelab sekretariat rukun negara untuk mereka sendiri merancang sesi-sesi program-program secara online lah. Buat masa ini memang semua program dilaksanakan secara online, sama ada sesi-sesi siri webinar ataupun apa-apa pertandingan secara online. Begitu juga di peringkat komuniti, rukun tetangga, kempen-kempen dibuat, kibar jalur gemilang, kempen satu rumah satu jalur gemilang, macam-macam kempen mereka berdasarkan kreativiti masing-masing. Sebab kita tahu mereka ni pun dah lama, dah sejak 76 dan setiap tahun memang ini antara orang kata momen ataupun detik yang mereka menunggu untuk kita nak promosikan perpaduan. Jadi kita harap dia tidak menjadi hanya satu, maksudnya untuk setiap bulan Ogos, 16 September semarak perpaduan itu berlaku. Kalau boleh kita nak sentiasa perpaduan ni sentiasa dilihat. Detik-detik itu sentiasa kita nampak. Tapak-tapak integrasi untuk kita wujudkan perpaduan itu sentiasa ada, sentiasa dicipta. Dan kita boleh ambil semangat daripada Yang Amat Bapak Perdana Menteri sendirilah, sebut Malaysia sebagai satu keluarga Malaysia, keluarga yang besar. Kita ketepikan perbezaan, kita jadikan perbezaan itu untuk kita raikan bersama-sama dan saling bekerjasama lah. Datuk, saya membayangkan semua program ini boleh diakses juga secara dalam talian. Media sosialnya tadi adalah Perpaduan Negara ya, di IG, Twitter dan juga Facebook. Jadi kesemuanya ada di situ. Saya suka apabila Datuk menyebutkannya tadi sebagai detik-detik, kerana di dalam bual bicara dengan beberapa tokoh yang lain akademik, termasuk Prof Ulung Syamsul Amri, bila orang mempersoalkan bahawa Malaysia ini perpaduannya terganggu, tergugat, dia kata tidak juga Syed, kerana hakikatnya kita ada momen. Dia menggunakan istilah momen, Datuk menggunakan istilah detik. Saya merasakan itu yang harus kita angkat, kerana bila Datuk mengatakan pandemik ini, saya kira momen musibah ini juga merupakan isu yang harus kita jadikan pengikat kepada perpaduan. Apabila bantuan yang disalurkan itu tidak mengira bangsa dan agama. Dan barangkali mungkin misalnya apa yang melanda di Yan, itu boleh menjadi momen dan detik yang kita manfaatkan untuk membina perpaduan. Ini adalah saya kira yang cuba dilakukan oleh pihak kementerian. Berarti kita sentiasa ada wirawan, kita ada ejen perpaduan. Cuma ejen perpaduan ini harus kita angkat dan amplify kewujudan mereka ini. Dan kita harus kesampingkan mereka yang mungkin menjadi anasir pengganggu ini, Datuk. Ini juga boleh diwujudkan dalam pelbagai agensi. Saya kira kerana di dalam struktur kementerian juga saya difahamkan ada peringkat negerinya, ada daerahnya. Tetapi bagaimana mengaitkan ini sehingga kepada peringkat komuniti selain daripada KRT itu? Kita ada NGO dan juga kita ada struktur tabik urus yang kita bekerjasama dengan pejabat daerah kan, yang mana kita pun tahu kalau kita di pejabat daerah yang kita boleh membantu kita dari segi macam mana kita nak reach up, kita nak reach sampai kepada akar umbi tersebut di kawasan-kawasan yang tak ada KRT contohnya. Kita masih tetap boleh bekerjasama dengan NGO yang ada dengan peringkat-peringkat daerah ada sampai ke bawah. Yang itu sebenarnya tidak menjadi satu masalah kepada kita. Tapi saya suka juga mungkin nak sebut tentang yang kita kata anasir tadi. Mungkin yang ini yang kita kata perbezaan yang mungkin kalau kita tidak raikan, dia akan menjadi satu cabaran untuk diuruskan. Dia bukan sesuatu benda yang kita rasa anasir yang sangat ini, tapi dia adalah satu cabaran yang kalau kita kata mungkin dia defisit kan, mungkin perbezaan yang macam mana. Sebab itu yang kita nak letakkan, kita nak semai daripada peringkat awal lagi. Peringkat kanak-kanak kita tak nak perbezaan itu bila sampai di atas, sampai mereka dewasa baru mereka nampak perbezaan tersebut dan tak boleh nak disesuaikan. Jadi kalau mereka daripada kecil lagi dah tahu kita dalam kaum yang berbeza,
kita dalam kaum, dalam etnik yang pelbagai etnik, pelbagai agama, bukan kita kena memahami. Bila kita faham dan kita boleh bersama, kebersamaan tu akan timbul bila kita faham. Kalau tak faham memang tak akan timbul kebersamaan itu. Datuk, saya melihat cabaran perpaduan ini juga timbul daripada benak hati. Ya, kalau tak ada kemahuan tu, kerana saya melihat passion Datuk tu, saya digambarkan Datuk adalah editor kepada banyak bahan ini. Jadi kerana itu Datuk sangat selesa bercakap soal ini kerana Datuk menghayati setiap bait dan juga menyusun idea ini. Kalau dari kata hati Datuk sendiri, cabaran perpaduan dalam konteks Malaysia ini, di mana saya selalu bermain dengan tetamu saya kata saya bagi tongkat sakti lah. Saya nak bagi tongkat sakti yang sama pada Datuk. Datuk nak ketuk tongkat sakti ni di mana kalau kita bercakap soal perpaduan ni kita kena bermula di sini. Tongkat sakti saya berikan pada Datuk. Okay. Seperti mana saya sebut tadilah, pada saya di peringkat kanak-kanak itu sangat penting untuk kita semai. Sebab tu bila saya guna perkataan kita semai, kita baja di peringkat, mungkin di peringkat lebih ni kita baja apa yang ada, dia semai kita baja, kita pupuk. Dah bila dah ada, dah cantik dan kita pelihara. Kita pelihara ni sangat penting sangat dan juga crucial lah untuk pelihara. Dan peranan pemimpin sangat penting lah. Pemimpin daripada semua peringkat. Peringkat yang paling tinggi, peringkat saya sebenarnya sangat apabila perkataan keluarga Malaysia tu sebenarnya sangat, saya rasa saya tersentuh sangat. Maksudnya daripada peringkat tertinggi. Jadi pemimpin-pemimpin di bawah sampai ke akar umbi memainkan peranan yang sangat penting untuk memastikan pelihara. Memelihara tadi sangat penting, sangat kritikal lah. Baik. Terima kasih Datuk atas perkongsian ini dan terima kasih juga atas bekalan buku ni. Penerbit saya cemburu dia tak dapat. Tapi tak apalah. Nasib yang kali lain lah harus ya. Datuk datang lagi bawa buku lagi. Ada banyak buku terbitan ini. Dan terima kasih semangat perpaduan ini kita semarakkan di sepanjang bulan kemerdekaan ini. Kepada penonton juga terima kasih diucapkan. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum dan salam.